Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq bin Ghazali, nombor metrik 260449. Jadi pertama sekali yang saya hormati Dr. Zahirawati Zakaria. Jadi topik pembentangan saya, tugasan individu saya ini akan saya bentangkan ialah analisis keperluan latihan di Ibu Pejabat Polis Daerah Pontian. Latihan dalam organisasi merupakan satu proses pembelajaran yang dapat membantu individu dalam sesebuah organisasi dan juga sekaligus dapat mencapai objektif organisasi tersebut. Oleh demikian, laporan saya ini adalah bertujuan untuk menganalisis keperluan latihan di dalam agensi PDRM dan khususnya kepada IPD Pontian. Okey, seterusnya adalah latar belakang organisasi. Ibu Pejabat Polis Daerah Pontian merupakan Ibu Pejabat Polis di bawah kontingen Johor. Pada masa kini, Ketua Polis Pontian merupakan Superintendent Muhammad Syafiq Taib, dan IPD Pontian mempunyai kekuatan anggota dan kaki tangan awam seramai 380 orang. IPD Pontian ni terletak di Pontian Kecil, iaitu di Jalan Sekolah Arab, berdekatan dengan pusat perdagangan dan juga kawasan-kawasan industri dan perumahan. Antara tanggungjawab bagi setiap anggota di IPD Pontian adalah menjadi sebagai penguatkuasa undang-undang, menjadi first responder terhadap masalah berkaitan dengan jenayah, sama ada narkotik ataupun skamer, membuat pengawalan aliran trafik, menjaga ketenteraman awam, dan banyak lagi. Seterusnya adalah hasil analisis keperluan latihan bagi anggota di IPD Pontian. Pertama sekali saya dapat berdasarkan analisis yang dibuat, saya dapati masalah utama bagi agensi PDRM ini adalah merupakan integriti, di mana menangani masalah integriti dan berbentuk anggota dan kaki tangan IPD Pontian yang berintegriti merupakan satu elemen yang amat penting dalam kesejahteraan dan operasi pasukan PDRM. Sebagai pasukan di barisan hadapan, setiap anggota dan kaki tangan IPD Pontian merupakan agensi yang akan mempromosikan integriti dalam pelaksanaan perkhidmatan kepolisian mereka. Oleh yang demikian, sekiranya kurangnya pendedahan dengan integriti ini ataupun integriti ini dipandang remeh, permasalahan-permasalahan seperti salah laku, penyalahgunaan kuasa, rasuah, kesalahan tata tertib, kesalahan halaman itu sendiri, dan jika lebih teruk, anggota itu sendiri terlibat dalam aktiviti jenayah. Peningkatan salah laku ini dilihat mula ketara di IPD kontingen Johor. Sebagai contoh, menurut bekas Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan Maidin PC pada 2020, hasil kajian dan semakan yang dilakukan oleh Jabatan Integriti Pematuhan Standard IPK Johor yang dibuat di setiap balai polis dan bahagian IPD kontingen Johor, mendapati seramai 263 orang pegawai dan anggota polis bermasalah. Dan ini jumlah bukan sedikit, ia agak jika dinilai berlaku peningkatan, dan seramai 91 daripada jumlah berkenaan mempunyai masalah tata tertib. Di sinilah pada pandangan saya latihan penekanan terhadap integriti harus dititik beratkan. Selanjutnya adalah laporan perancangan latihan, iaitu menurut Mattis dan Jackson pada tahun 2000 menegaskan bahawa terdapat 3 pertimbangan utama semasa bentuk latihan, iaitu mereka menentukan kesediaan kepada pelatih memahami gaya pembelajaran yang berbeza, dan mereka membentuk latihan untuk memindahkan. Untuk latihan berjaya dan mampu mempengaruhi prestasi organisasi, pelatih mesti mempunyai kemahiran asas yang diperlukan untuk pembelajaran, motivasi untuk belajar dan memiliki implikasi kendiri. Berdasarkan laporan ini, saya telah membuat beberapa cara dan kaedah dalam pelaksanaan latihan terhadap IPD Pontian. Yang pertama adalah penerapan nilai etika integriti dalam diri setiap anggota, di mana latihan ini bertujuan memupuk nilai integriti dalam setiap anggota di IPD Pontian. Khusus latihan ini
adalah berpaksikan semata integriti, iaitu dengan memberi input pemahaman mengenai integriti agar mereka memahami secara jelas. Yang kedua adalah menjelaskan implikasi kerapuhan nilai integriti terhadap diri, jabatan dan negara. Latihan seterusnya ini adalah penekanan terhadap rapuhnya integriti pada masa sekarang, menyebabkan berlakunya kesalahan-kesalahan seperti tata tertib, kesalahan jenayah di dalam organisasi sendiri, sedangkan sepatutnya PDRM merupakan penguatkuasa yang mencegah, namun kini terdapat juga jenayah berlaku dalam dalaman PDRM itu sendiri. Yang ketiga adalah memupuk rasa syukur serta menghargai jawatan yang digalas. Pada pandemik COVID-19 ini kita dapat lihat banyak orang mula dibuang kerja. Memupuk rasa bersyukur kepada mereka kerana punya jawatan dalam PDRM, dan mereka walaupun inflasi ekonomi berlaku, mereka masih menerima gaji dan masih mampu untuk bekerja. Dan akhir sekali, memberi peluang kepada anggota untuk perbaiki kesalahan yang pernah dilakukan. Pendekatan yang terakhir ini saya amat berminat kerana dalam kesilapan manusia tidak lari melakukannya kesilapan. Justru itu peluang haruslah diberi kepada mereka, di mana memanggil mereka untuk mengikuti program khusus untuk mengubah mereka untuk menjadi ataupun melahirkan insan yang baru yang lebih berintegriti, serta meninggalkan kenangan-kenangan masa lalu yang anda kata mereka ada membuat kesilapan, dan seandainya kesalahan yang dilakukan itu tidaklah menjejaskan PDRM itu sendiri, hanyalah kesalahan-kesalahan kecil, maka latihan untuk seterusnya untuk memperbetulkan mereka dapat dilakukan. Antara perancangan latihan saya simpulkan kepada 5, iaitu yang pertama ceramah, iaitu melakukan perbanyakan program ceramah, iaitu dengan menjemput pertama ada pegawai yang mempunyai latar belakang yang berintegriti tinggi dan yang boleh menjadi model kepada anggota-anggota lain, memberi talk kepada mereka, serta boleh juga dalam forum ataupun perbincangan secara dalaman, iaitu di dalam IPD itu sendiri, iaitu melakukan satu forum di antara pegawai atasan dan anggota bawahan, bertukar-tukar pandangan. Forum ini juga boleh diberi khusus secara personal, iaitu manggil anggota-anggota yang punya masalah integriti dan bertanyakan masalah mereka, bertukar-tukar. Sebagai contoh, anggota yang bermasalah integriti ini akan dibentuk semula ataupun melihat kepada peluang kepada mereka, di mana adakah mereka boleh dipertimbangkan untuk mengubah mereka, ataupun mereka sendiri tidak mahu berubah, iaitu boleh tindakan-tindakan lain boleh diambil. Manakala forum yang secara terbuka ini ada menyebut ke semua anggota, sama ada kalangan awam juga dalam bertukar-tukar pandangan. Sebenarnya yang ketiga adalah aktiviti kerohanian, seperti mengadakan solat duha, mengadakan bacaan Yasin, bacaan Al-Quran, dalam bentuk kerohanian jiwa bagi yang Muslim, dan bagi yang non-Muslim juga boleh mengadakan satu sesi moral, iaitu talk mengenai kerohanian yang boleh menjemput pakar-pakar luar yang secara general boleh berhujah mengenai kerohanian. Kita dapat lihat pada pandemik COVID ni, aktiviti yang bersemuka ni dikurangkan. Justru itu saya mencadangkan boleh juga melakukan program latihan melalui aplikasi, iaitu pada era globalisasi ini, gadget, saya percaya setiap orang punya gadget, jadi mewujudkan aplikasi dan menggunakannya sebagai contoh, menggunakan Webex, Google Chrome ataupun WhatsApp group ataupun sebagainya untuk mengadakan meeting ataupun perbincangan latihan secara alamaya. Selain itu, akhir sekali adalah infografik. Infografik ni merupakan satu kaedah pengkongsian maklumat dan informasi kepada umum menerusi bahan grafik yang lebih menarik untuk membaca infografik. Infografik ni boleh dilakukan secara orang kata secara ringkas lah untuk penyematan. Selain itu, ia juga dapat dihantar melalui WhatsApp ataupun diberi melalui template dalam pendedahan terhadap sikap berintegriti dalam anggota di IPD Pontianak. Sebagai kesimpulan tuntasnya, hasil daripada kajian ini menunjukkan bahawa latihan mempengaruhi produktiviti organisasi PDRM di IPD Pontianak. Khususnya dengan latihan yang konsisten, kemahiran, pengetahuan dan keupayaan kaki tangan di IPD Pontianak pasti bertambah dengan baik, dan peningkatan nilai integriti akan dapat dilaksanakan selaras dengan objektif organisasi. Oleh yang demikian, anggota yang terlatih akan menggunakan kemahiran, pengetahuan dan keupayaan ini untuk meningkatkan produktiviti, kecekapan dan komitmen. Oleh itu, memberi perkhidmatan berintegriti kepada masyarakat. Akhir sekali, pelaksanaan latihan di dalam peningkatan integriti di IPD Pontianak serupa Pontianak merupakan sebagai kayu ukur yang berperanan sebagai petunjuk aras terhadap keberkesanan, kebolehpercayaan dan kecekapan yang diberi daripada maklum balas terhadap persepsi masyarakat. Sekian daripada saya, Doktor.
Assalamualaikum. Terima kasih.